So sampai orang fed up, I have to make a change. Kan? So masuklah pemain naturalisasi. Jadi budak-budak Melayu ni semua menyalak tempat untuk pemain kita. Apa arah tuju pemain-pemain kita. For me, I told Perak punya pemain, mana-mana yang orang Melayu, saya cakap, the only way that korang akan survive dalam bola sepak apabila kau tukar mentality kau tukar cara hidup kau tukar disiplin kau, to be in the sport for good. Kalau kau rasa kau tak mampu, kau pergi cari kerja kilang. Simple. Okey, bos. Sebenarnya kan kalau bola sepak ni memang kita dah selalu bercakap, kita asyik banyak bercakap dan banyak drama lah sebenarnya kan. Tapi dulu pun bos pernah tanya saya kan, sebenarnya apa solusi bola sepak ni, dan aku sampai sekarang tak jumpa sebenarnya solusi dia. Tak jumpa jawapan dia. Jawab dia bukan tak jumpa, dia jawapan dia bangau. Bila kita cakap ni dia pergi ke sini. Bila kita cakap kenapa rumput tak makan rumput, dia kata kenapa tak makan ikan rumput panjang sangat. Tanya rumput kenapa kerbau tak makan. Kenapa kerbau tak makan? Perut saya sakit. Lepas tu dia punya ending tu tanya kat ular kan. Ular cakap apa? Tu memang makanan saya. Kata tu kan. Jadi memang solution tu tak dapat. Dekat mana kita nak stopkan bangau-bangau tu? Rasanya ada tak sedikit solution? Disebabkan makanan tu dapat percuma. Makanan dapat percuma secara halus je lah kan. Tapi bagi saya, macam ada juga saya buat satu posting dekat Facebook kan. Banyak page, banyak wartawan-wartawan bola sepak dalam Malaysia ni secara generalnya hanya akan membincangkan pasal masalah bola sepak. Gaji tak bayar, pengurusan tak bagus, padang buruk. Dia cuma cerita masalah, tapi tak ada satu pun wartawan-wartawan sukan yang membincangkan bagaimana nak selesaikan masalah ni. Saya jadi heran, semenjak saya duduk dalam bola sepak selama 2 tahun setengah, tak pernah pun saya baca satu solusi yang bagi saya sesuai dengan budaya bola sepak negara kita. Ada solusi yang suruh kita ikut Jepun kan, ada satu tulisan panjang tulis kan pasal satu dokumentari yang berlaku di Jepun apabila dia orang ambil satu kelab rugby ke apa, American football, baseball kan. Ada satu mamat tulis panjang-panjang kan, kena CEO kena keluar buat kerja amal. Tapi dia lupa budaya orang Jepun dengan budaya orang Malaysia jauh berbeza. Kita beratur pun tak nak kalau beratur pun tak nak. Contohnya budaya orang Jepun ni apabila dia nampak pemain-pemain baseball ni pergi buat kerja-kerja amal, dia orang value, dia orang rasa hati, dan immediately dia orang terus support team tu. Walaupun dengan hanya satu ringgit, kita pemain kita bawa lah pergi rumah anak yatim lah. Itu kita ada buat. Tapi orang tak apik lah datang stadium. Kan? Jadi benda-benda yang dicadangkan kadang-kadang apabila kita menidakkan cadangan orang ni, orang kata lah kau ni macam tak teres sangat kan. Tapi sebenarnya bagi saya cara untuk selesaikan masalah bola sepak Malaysia ini ialah bukan dengan cara salary cap. Okay? Bukan dengan cara mengurangkan pemain import. Okay? Bukan dengan cara begitu. Saya rasa cara untuk kita selesaikan masalah bola sepak Malaysia ini untuk melihat landscape ekonomi. Sukan ini tidak setara dengan ekonomi orang kita. Jadi budaya yang ada kat dalam Malaysia ataupun standard yang dibawa dalam bola sepak Malaysia ialah kita harus mengikut harga Asia tau sebenarnya. Asia rate. Okay? So Asia rate ni dalam bola sepak kita dah tahu dah. Pemain gaji dekat Thailand berapa, dekat Korea berapa, Vietnam berapa. Korea kita jangan tengok lah sebab Korea dah next level ASEAN sorry Korea dengan Japan dah next level sebab ada pemain diorang yang terima gaji 2 juta sebulan, 1 juta sebulan. Kita pergi kepada angka maksimum pemain import kita sekitar 25 ke 30 USD. That is harga yang kat Malaysia ni lah. Harga pemain bola sepak import 25,000 USD. Pemain-pemain kebangsaan Malaysia yang banyak dirahsiakan oleh bekas pemain sendiri tak pernah cerita pasal gaji diorang. Why you don't want to tell people berapa banyak yang kau dapat selama ni? Kenapa kau nak sebutkan benda-benda ni? Mungkin sebab lain kot dengan offer letter. Kenapa pula? Saya cakap mungkin. Saya tak tahu, saya cakap mungkin. So kalau saya cakap lah, selepas saya duduk dalam bola sepak, saya rasa gaji-gaji pemain kebangsaan di antara range 50 ke 70 ribu ringgit sebulan. Itu clean tu, tak campur EPF apa benda bagai semua. Kalau you nak pemain bertaraf kebangsaan, itulah harga dia. Dan pemain-pemain senior yang pernah mewakili kebangsaan harga 30,000.
Dan ada peminat kata kita buat salary cap, kita bayar 5,000 je gaji. Apa akan jadi? You all rasa? Diorang akan Baik aku kerja lain lah. Betul. Of course lah kan. Sebab tu dalam segmen nak buat salary cap ni, walaupun kita dengar benda tu macam dapat menyelesaikan masalah pasukan bola sepak Malaysia, tapi dia tidak akan membantu sukan itu secara total lah. Dia tak akan membantu. And then orang akan cakap, kenapa kita tak nurture pemain tempatan? Dan topik ni pun topik panas juga apabila kita tahu yang badan yang berautoriti untuk menghasilkan pemain-pemain muda ni adalah dari Akademi Muqtada Hari. Yeah. Dan sebenarnya dalam sesuatu benda yang kita buat, kalau kita buat bertahun-tahun tak jadi, mana kita kena berhenti. Maknanya benda tak betul lah. Nak buktikan apa lagi? Setiap tahun benda yang sama, setiap tahun gagal, setiap tahun tak melahirkan result, tapi still kau dapat duit pada kerajaan. Not fair. Not fair. Maknanya benda tu gagal. Kita dah bagi peluang, gagal. Kan? So that's why bagi saya tindakan apa yang TMJ buat adalah express. Dia malas nak fikir dah benda-benda tu semua. Dia nak wujudkan keterujaan orang untuk datang tengok bola, dan benda ni akan menyusul. The parents yang didik anak main bola sepak, kesedaran akan timbul di akademi yang akan melahirkan pemain-pemain yang bagus. Sebab tu apa yang TMJ buat, bagi saya terpaksa bersetuju lah dengan apa yang dia buat. Walaupun ramai orang nampak macam kurang ajar, nampak pentingkan diri sendiri, tapi tak sebenarnya. Buat apa dia nak bazirkan duit dia banyak macam tu untuk bola sepak? Apa yang dia dapat? Cuba fikir betul-betul apa yang TMJ dapat yang korang marah sangat dekat TMJ ni. Yes, he is a little bit vulgar, he is a bit straightforward, and sometimes he don't tell reason why he do it, because he think that is not important. So nak tak nak, kalau kita nak berjaya dalam bola sepak, nak naik taraf sukan bola sepak ni, inilah mekanisme dia. Cuma masalahnya kita tak adalah duit macam JDT tu kan, nak buat stadium beratus juta, pemain-pemain dia gaji pun takut tengok kan, facilities dia lagi. Okay? So as we look into JDT punya expenditure a year, kita boleh agak-agak perbelanjaan sekitar 60 million a year, 60 juta. 60 juta setahun. Dan no way you can get the money from the ticket. Setuju? There is no way you gonna get the money from jersey. Harga tiket hanya SSI hanya RM10 tak silap. Okay. Buatlah kira 40,000 tu penuh lah. Kan? Tiket RM20 lah. Kan? Satu game pun 800,000 kali lah 14 kali berapa je. Kan? You can get 10 million kan. And this is harga yang boleh bawa kita pergi ke Asia, kan? Dan tim JDT ni nampak superior di pertandingan Asia. Main cantik. Kita kena akui lah apa yang JDT pamerkan waktu baru-baru ni berlawan dengan Shanghai is a different level of football. Sangat different lah, sangat berbeza. Sangat berbeza. Kan? And then kita boleh nampak betapa bagusnya Arif Aiman walaupun dia seorang. And actually kita emulate England lah. Kalau you tengok England kan, setiap satu EPL team dia syarat wajib satu pemain England. So orang kata England tak bagus. England final apa Euro? This year. Final back to back. So bagi TMJ very simple, if you want to be in the industry, you must climb the standard. Berapa lama kita nak sampai? Kita dah bagi masa dekat FM lama, dah bagi masa dekat Liga kita lama, dah bagi kat AMD lama. Nak tunggu sampai bila nak tengok player kita ni tidak sangat jauh ketinggalan daripada Korea dan Japan lah. Kan? So itu apa yang dia nampak, visi dia, kalau secara faktanya selari dengan aliran bola sepak dunia lah. We cannot deny apa yang dia buat tu bagus untuk sukan. That one is a fact. Unless kalau kita semua bersetuju, kita tak perlukan lesen daripada FIFA. So kita tak payah ikut undang-undang FIFA kononnya lah. Kalau kita buat liga amatur je. Kan? Tak perlu, maknanya kita santuni industri kita. Kan? Jadi bola sepak jadi macam semi pro dulu. Kan? Unless kalau kita semua bersetuju, maknanya kita tak fikir pasal development fund daripada FIFA untuk tim negara dan sebagainya. Dan kita boleh jadi macam negara macam Maldives ke kan, macam Papua New Guinea ke kan, yang memang tak ambil pot pasal bola kan. So bila ada tournament kita assemble orang hantar. Itu pun tim kita yang nak menang kan. You just imagine that kind of nonsense in our football era kan.
lawan Bangladesh pun kan. Struggle. Kau ingat Bangladesh ada liga ke? Kau come on lah kan. So sampai orang fed up, I have to make a change kan. So masuklah pemain naturalisasi. Jadi budak-budak Melayu ni semua menyalak tempat untuk pemain kita. Apa arah tuju pemain-pemain kita? For me, I told Perak punya pemain mana-mana yang orang Melayu, saya cakap the only way that korang akan survive dalam bola sepak apabila kau tukar mentality kau tukar cara hidup kau tukar disiplin kau to be in the sport for good. Kalau kau rasa kau tak mampu, kau pergi cari kerja kilang. Simple. Kan? Pergi cari kerja kilang. Pergilah cari berniaga apa. Bola sepak bukan untuk kau. Sebab bola sepak memerlukan intensiti yang tinggi, memerlukan daya kecergasan yang bagus. Kau kena bijak, kau kena pandai untuk jadi pemain bola sepak yang bagus. Kalau saya tengok Thierry Henry punya talk dalam IPL, selalu tengok kan. Thierry Henry kata waktu dia membesar, pada umur dia 9 tahun dia dah tahu fundamental of football. Umur dia 9 tahun dia dah tahu dah dekat France. Cuba kau tanya budak-budak umur 9 tahun fundamental of football sekarang apa? Budak umur 9 tahun gitu. Apa yang dia tahu? Dia tanya balik fundamental tu apa? Apa kan? Itulah dia. Masalah dia. So macam dia nak repair. Bagi saya ada cadangan lah macam nak repair. Sebab dia bergantung kepada banyak benda. Dan kita kena setuju sekolah semua ada padang. Betul? Betul. Darjah 1 sampai form 1. Ada tak sekolah yang tak ada padang? Ada lah, tapi tak banyak lah. Most of it ada padang lah. Yes. Dan kalau kita tengok keadaan pada padang sekolah ni, apa jadi dengan padang sekolah? Tempat tak baik. Tak dijaga dengan betul. Kan, mesin rumput tak ada, tukang kebun tak ada bajet untuk buat padang tu jadi bagus. Tak kisahlah dia kau geras ke apa ke, janji ada potong rumput, ada siram air, bagus. Boleh tak kat sekolah ada gym? Boleh. Boleh tak dekat sekolah ada rehab? Boleh. Ada tempat. Boleh ke sekolah ada dewan untuk kita cerita pasal bola sepak ni? Boleh. Ada bilik mandi? Ada. Kenapa kita tak jadikan sekolah-sekolah kita akademi-akademi yang ada di bawah bantuan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Belia dan Sukan, buat satu projek untuk mengimarahkan padang-padang sekolah yang ada kat Malaysia ni untuk youth development. Lepas tu kita lantiklah dulu youth yang berlambak kat Malaysia ni, lesen A-nya, lesen B. Ni buat lesen pandai, kerja tak ada. Itu yang buat syarat pelik-pelik tu. Kan, CEO nak kena ada, TD nak kena ada, youth development manager nak kena ada. Aku cakap, kau nak youth development apanya kat dalam Liga Malaysia ni? Kau nak develop siapa? Tapi jawatan tu kena ada dalam sebagai syarat pelesenan. Kan? So, banyak job yang ada ni diadakan disebabkan nak menyantuni lesen-lesen yang banyak diadakan untuk footballer ni. So, kalau kita nak penuhi tempat-tempat macam ni, kita ada berlambak orang yang ada license coach ni, kita boleh buat dengan style kat Amerika. Kan Amerika ada, kalau kat American football dia ada division football dia sendiri. Betul. Dia ada coach dia sendiri, dia ada technical dia sendiri, data dia sendiri. Dia kat college tau. Ya, college dan sekolah college. Dan college boleh earn millions from the sports lah. So I think the solution to youth development is that first, padang tu kan. Jadi padang-padang ni nak kena repair ni memang patut lah. Sebenarnya padang kita ni kenalah dia naik taraf kan, dan kos naik taraf dia tak adalah banyak sangat. Kan, apabila sebenarnya TMJ, apa yang TMJ buat pasal padang ni, dipanggil semua orang datang ke Johor untuk belajar pasal padang. Dia ada konsultan padang dia yang cerita berapa banyak nak buat padang, apa kos dia. Dia bagi benda tu semua, jemput semua orang. Perak datang exco sukan. Kan, aku yang datang. Aku pun tak faham kenapa aku datang, sebab stadium bukan aku punya, tapi aku dengar lah. So punyalah dia nak bagi, sebab kebanyakan apa yang dia dengar, tukar padang 2 juta, mahal. Dia panggil semua orang, dia panggil konsultan cakap, okey, ini dia. Untuk tukar rumput dengan saliran, kos dia RM500,000. Terperanjat orang, RM500,000 je. Dulu kata juta-juta. Kenapa ni murah? Takkan TMJ tipu, konsultan yang bercerita kat depan. Kan, RM500,000. Kan? So logik lah RM500,000. Cumanya maintenance untuk guna Bermuda ataupun Zion ni akan bertambah sikit daripada sekarang. Okay, sekarang ni contohnya macam padang Perak, macam padang Paroi, rumput kau grass, maintenance a month about 20,000 a month. Betul. Okay, so a year is about what? 240 lah, 240. Using Zion, and Zion is about 35. Okay, 35. Zion mahal sikit. Bermuda is about 30. So increase of from 20 to 30 is only 10,000 tau. Cumanya orang yang duduk pakai stadium tak tahu. Rupanya RM500,000 je. Bukanlah juta-juta. Kan?
Jadi persepsi tu TMJ dah selesaikan. Sebab tu kita Perak setuju untuk tukar. Okey, tu je. So penyelesaian ni apa? Jang. Kalau saya rasa orang kena datang ke stadium dulu. Penuh stadium every game. Ya. Rasa aku dia dah meninggal, kau dah meninggal. Jadi kan kita dapatkan minat tu. Yang macam mana nak timbulkan minat tu? Itu yang macam TMJ buat tu. Tapi still nak dapatkan minat tu pun susah. Susah. Tapi at least bagi aku ialah bila orang dah ramai datang, bila crowd tu dah cukup, barulah sponsors pun berminat untuk masuk sebab dia nampak eyeball tu tadi ramai. Not really lah. Kita kalau cerita pasal penajaan, kita kena cerita fakta yang benar lah. Mana satu company yang pernah taja Liga Malaysia Business dia berjaya? Satu. Dunhill. Betul lah tu. Betul lah. Dunhill. Salah. Tak juga. Dunhill tak ada bola pun, isap Dunhill. Orang tak isap Dunhill pasal bola. Tak ada kot, tak ada. Tak ada satu pun perniagaan yang masuk dalam Liga Bola Sepak yang boleh cakap sale kita orang naik apabila kita taja bola sepak Malaysia. Tapi dia bukan cerita pasal tu. Dia nak tu. Eyeball tu tadi. Macam Samsung sponsor dekat JC. Dunia dah berubah bang. Abang mungkin tak duduk dalam company-company yang belanjakan duit untuk advertising, but dunia advertising kat Malaysia dah berbeza daripada dulu. Okay? So dulu yes, orang nakkan nama untuk dapatkan eyeball and everything, but now lots of company dah tak go that way because it is a waste. Apa ni kata orang tu waste investment lah, investment yang tak berbaloi lah. Kebanyakannya produk-produk makanan, produk-produk yang esok banyak lah sekarang. Itu berjaya. Jual makanan. Tapi kalau kau syarikat makanan pergi taja bola, sale kau macam tu je. Dia sendu macam tu je. Jadi tak ada satu pun kata orang tu bakal-bakal penaja ni yang merasakan sukan bola sepak ni kalau taja ada benefit untuk diorang. So that one is as you said, when we have good players and everything, they might come. But for you to get that good team, modalnya berapa nak kena ada dulu? Tak, itu sebagai permulaan. Okay. So solusi kita kena cakap, boleh tak kita cakap tim-tim Liga Malaysia ni dia kena ada duit lebih kurang dalam 22 to 25 million a year? For Liga Super, yes. No, kalau sampai ke pasukan bawah mu boleh kot. Tak juga. 20 to 25. Sebab kalau dibagi 30 juta macam dah satu pasukan tu pun. Dia habiskan 30. No. We don't talk. Kita tak cakap pasal macam mana kau menguruskan duit tu. Kita cakap pasal harga industri di mana kau boleh dapat pemain yang bagus. Okay? Disebabkan window kita kan dah sama sekarang. Yeah. Okay? So from next year window kita akan dapat pemain-pemain yang lebih banyak lagi. Okay? Pool of player tu lebih banyak. Dan sebenarnya harga-harga pemain yang baik ni kalau you tengok kat transfer market, perbezaan dia about 10% lah. Beza dengan harga pasaran. 10% lesser ataupun 10% more dalam transfer market. Dan kalau kita tengok harga pemain-pemain contohnya macam Urawarit. Okay? Urawarit lawan JDT menang berapa? 5 kan? Dengan 2 pemain Sweden dia. Dan 2 pemain Sweden tu gaji 2 juta USD sebulan. Setahun. 2 player Sweden 2 million. Dan pemain-pemain kita kira dia punya perbelanjaan setahun for you to get is about 40 to 50 million lah. Okay? 18 juta euro. Okay? So about 100 million, almost 100 million lah for you to get that kind of player. So kita ambil 25 million. 25 million setahun, yes. 25 juta ringgit setahun untuk first team saja. Kita tak cakap pasal bawah ni tak bawah. So for 25 million you can get a very good player. Okay, sebab kota kau hanyalah 6 atas padang. Okay? Dan 3 simpanan lah sebab 9 kan, 1 main kat bawah. So kau boleh dapat 6 pemain yang pemain international, 3 orang yang high rating lah. Yang gaji dia maybe 50,000 USD, 100,000 a month, 150 to 100,000 a month. Kau kena bawa player-player ni dulu, baru seimbang permainan dia, dan baru you akan dapat orang. Jadi kita ambil bajet 25 million lah. So macam mana kita nak cari 25 million? Tak apalah, kita turunkan lah. Untuk satu tim kita bagi 15 juta je lah. At least. Macam mana kau nak dapatkan 15 juta tu? Itu jawapan yang perlu kita jawab.
Tapi kita pendekkan lah pada pandangan bos, adakah sebenarnya bola sepak kita ni boleh pergi tak, sampai tak ke tahap yang semua benda akan jadi okey? Bawa masa sekarang ni saya rasa takkan dapat lah. Tak dapat Takkan dapat lah. Unless ada campur tangan daripada government, di mana ada menteri yang berfikiran sukan bola sepak ni harus diselamatkan. Diorang kena fikir mekanisme bagaimana mereka dapat membantu tim-tim yang berasaskan negeri ini, walaupun belanja tidak sebesar macam dulu. Kan, I am really hoping that kerajaan negeri boleh sumbang sekitar 5 ke 6 juta ringgit lah. Saya cakap frankly speaking. Kan, 5 to 6 million to team sekarang ni sangat-sangat bantu untuk first team. Untuk first team. Sangat membantu. Jadi kena ada that 5 to 6 million. The rest boleh cari sebenarnya. Sebab the rest, kalau apabila kita dapat pemain yang lebih bagus, kehadiran macam Perak tahun lepas kita tak silap 100,000 kot total yang the whole game. Kita orang nombor 4 kot. Paling banyak orang datang kat stadium. And that bring about what, 20 ringgit, 100,000 about 2 million. Okay? So jualan merchandise kita orang pun agak bagus. And dekat situ kita ada 2-3 million lah. And then sponsor kecil-kecil 500,000. So cukup lah. Jadi you must have at least 1.2, 1.5 million a month lah. Macam Perak dia kena perlu ada 1.2, 1.5 million a month. Itu that one is for 4 team. 4 team. So kalau kita kena cari macam mana kita dapatkan 15 juta dululah untuk satu tim. Apa yang boleh kita lakukan dalam industri sekarang ni. Negeri Sembilan kesian sebab saya tahu berapa banyak duit yang orang dapat. Dan to be frank, I told Falik that for me, orang yang paling cerdik sekali buat masa sekarang adalah Negeri Sembilan. Walaupun duduk kat bawah. Sebab saya cakap dengan dia, dia cakap, Falik, kau rasa lah kalau tahun ni Negeri Sembilan champion, tahun depan kau dapat ke 20 juta belanjaan? Tak dapat. So apa yang kau nak kejar sekarang ni? Bila kau ambil kau kena realise that this is the budget that you have. Pedulikan apa orang nak cakap. Okay? Saya setuju dengan bos bila bos cakap mungkin kita susah nak dapat apa yang Jang minta tadi lah. Sampai tak ke tahap tu. Kalau nak sampai pun mungkin makan masa yang sangat-sangat panjang, kecuali kalau timbulnya kesedaran daripada semua pihak, daripada pihak perusahaan, persatuan, pemain, jurulatih, penyokong, kesedaran yang tak kita semua kena bergerak sekali. Kita sekarang contoh sibuk, kita bising, kita main barai sebab kita tak ada facilities. So bila nak buat facilities tak ada duit. Kau kena cari duit. So bila nak cari duit tak ada sponsor. So masalah tu timbul macam jangan cakap tadi abangau. So andai kata ni seruan kepada semua pihak. Kalau masing-masing daripada pihak persatuan, pengurusan, pemain, jurulatih, penyokong, semua kita cakap dapat hidayah lah, pagi esok ni dapat hidayah ni. Semua sedar, semua bergerak ke arah satu hala tuju yang sama, satu destinasi yang sama untuk selamatkan bola sepak kita, untuk majukan bola sepak kita, mungkin boleh dipercepatkan sedikit lah. Benda ni sebenarnya tak perlu ambil masa yang lama pun. Kan, bagi saya, kalau katakan semua ada kesedaran, why not semua pemegang taruh duduk, kita buat round table je. Kan? Ini masalah yang kita hadapi. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni dan macam mana kita boleh selesaikan sama-sama. Masing-masing kena bagi kerjasama lah. Daripada FAM, daripada Kementerian Belia dan Sukan, daripada MFL pun. Kita kena duduk. Kan? Macam mana kita nak selesaikan masalah gaji ni yang tiap tahun ada. Dan buatlah macam mana pun, tak ada satu pun pihak yang membagi cadangan yang kata orang tu boleh masuk akal. Banyak orang menyalak pen tak datang. Ya, masing-masing menyalahkan masing-masing. Okay. So pen tak datang, pen pula cakap apalah main macam tu siapa nak datang. Dan daripada Palung datang ke Paroi tu nak kena naik 2 bas sambung tu. Kan datang naik bas lagi ke zaman sekarang? Zaman sekarang naik bas lagi. Sambung satu kat Bahau. Kan Palung pun Bahau dulu. Bahau pun pergi Somban. 2 bas tu. Kau jangan main. Itulah saya rasa itulah. Jadi kalau katakan sebab penggerak-penggerak bola, macam saya cakap lah, penggerak bola sepak yang bercakap tentang bola sepak secara serius tak banyak kan. Sebab tu bila saya tengok Atrajang, walaupun masih lagi kata orang tu yalah sebagai pemain media yang baru, kadang-kadang kita kena fikir pasal kerja, kena pasal environment, dan kadang-kadang lebih berlapik dan sebagainya. Dan saya baru buat tulisan yang sangat panjang untuk media, dan sebab tu saya akan dijemput oleh Sam tak silap saya untuk bercakap pasal isu ni hari Khamis ni, dan saya akan cakap benda yang sama kan. For us to have a better football team, football game and everything, everybody have to sit together. Okay,
kita fikir macam mana nak selesaikan masalah kewangan ni. Macam mana kita nak buat? Baik. Cari solution tu dulu. Betul. Selagi tak ada macam tu, tak payah sembang lah. Okay. Cantik untuk kita wrap up. Jadi sebelum aku tamatkan podcast Bola Sepak Bermaruah episod kali ini di Command Studio, aku nak cakap bagi pihak persatuan ke, penganjur ke, pemain, jurulatih, tak ada capacity, credibility pun tak ada sangat. Jadi aku hanya boleh seru kepada penyokong sebab aku pun seorang penyokong. Selain daripada kesedaran, bukan minta korang selesaikan masalah, tidak. Kita semua tahu masalah utama bola sepak negara adalah kewangan. Bila duit tu ada, insya-Allah benda lain senang sikit. Jadi bukanlah jangan ambil tahu, tak nak tahu, tidak. Kena ada kesedaran, kena faham je. Aku minta faham je situasi bola sepak kita. Jangan minta yang bukan-bukan. Aku faham kalau especially penyokong Negeri Sembilan sekarang. Selepas kita rasai zaman best masa ada 2022 yang Shihan dengan 2022 lah. Zaman yang best, kemudian kita alami zaman kejatuhan, sekarang dekat tangga tercorot liga. Sangat-sangat sukar, sangat-sangat perit untuk terus beri sokongan. Mungkin ada yang rasa tak berbaloi untuk beri sokongan. Tidak, sokongan ni kena terus diberikan lah pada aku. Apabila kau memboikot, ia akan lebih menyakitkan pasukan. Dan kesedaran itulah, kesedaran peranan kita. Tak salah kalau kau datang ke stadium dan kau luahkan kekecewaan, tak salah, tetapi jangan terlalu bersifat kepribadian. Okey, jadi sekali lagi terima kasih kepada Tuan Ari Syam kerana jadi tetamu kita hari ini. Tukar-tukar. Terima kasih kepada Isaac kerana hanya duduk di situ. Satu soalan pun tak timbul. Tiada. Kan, terkesima lah Arsenal kan. Nak cakap apa dan terima kasih juga kepada Command Studio. Terima kasih kepada korang. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ultrajang, like video ini, share, komen kalau ada penambahbaikan yang korang nak, kalau ada topik yang korang nak kita bincangkan. Jangan lupa follow semua social media kami di Facebook, X, TikTok dan Instagram Ultrajang. Jadi terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi episod yang akan datang. Assalamualaikum.